Baik, masih lagi bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk segmen yang seterusnya, kita akan berdiskusi mengenai putuskan rantaian COVID-19, gunakan perkhidmatan tambah nilai pendispensan ubat. Jadi, untuk berbincang mengenai topik ini, tetamu kita pada hari ini ialah Muhammad Syahiri Abdul Ghaffar yang merupakan Pegawai Farmasi Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Terima kasih kerana menjemput hari ini. Baik, pertama sekali kita nak bagi pencerahan kepada orang luar mengenai apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan tambah nilai pendispensan ubat ini. Right. Okey, pendispensan ubat ialah proses pembekalan ubat kepada pesakit, dan tambah nilai ini merupakan satu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya program perkhidmatan farmasi, untuk memudahkan proses pendispensan ubat ini tanpa pesakit perlu menunggu lama di kaunter ataupun bersesak-sesak di hospital, perlu lebih kerap datang ke hospital dan juga perlu mencari tempat letak kereta di hospital. Jadi pendek kata, dia dapat memudahkan pesakit mendapat bekalan secara berterusan dengan dan menjimatkan kos pesakit, terutamanya dalam waktu tempoh kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita nak menghadkan pergerakan pesakit keluar dari rumah dan menghadkan pesakit berada di kawasan yang ada kelompok yang ramai. Jadi perkhidmatan tambah nilai ini kita sangat galakkan untuk pesakit gunakanlah. Cuma untuk pilihan kepada pesakit lah untuk mendapatkan perkhidmatan ini, apa agaknya pilihan yang ada untuk mereka dari segi tambah nilainya? Tambah nilai ini kalau diperincikan, tambah nilai yang bagaimana? Okey. Ada beberapa pilihan yang pesakit boleh pilih bergantung kepada kesesuaian dan kriteria pesakit. Antaranya yang saya boleh sebut yang kita galakkan sekarang ni ialah perkhidmatan ubat melalui pos. Ubat melalui pos ini ialah perkhidmatan yang apabila pesakit berdaftar, pesakit yang menempati kriteria, yang kita dah saring, yang menempati kriteria dan bersetuju untuk menyertai perkhidmatan ini, kita akan poskan ubatnya terus ke rumah ataupun lokasi pilihan pesakit, contohnya tempat kerja dan sebagainya. Tapi kos penghantaran itu perlu dibayar pada kadar minimum oleh pesakit setiap kali penghantaran. Cuma berita baik untuk rakyat Malaysia, untuk tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, kos penghantaran itu akan ditanggung oleh Kementerian Kesihatan Kerajaan sehingga 30 Jun nanti. Jadi bagi mana-mana pesakit yang bersesuaian boleh menggunakan perkhidmatan ubat melalui pos ini. Kemudian kita juga ada perkhidmatan pandu lalu farmasi. Macam yang ini lebih mudah. Pesakit tidak perlu mencari tempat letak kereta, hanya perlu masuk ke lorong khas yang disediakan, mendapatkan ubat di kaunter khas farmasi. Ataupun ada juga fasiliti yang menawarkan park and take. Maksudnya dia ada satu petak parkir khas disediakan, masukkan letak kereta di situ dan tunggu ubat disediakan. Ubat akan dihantar terus kepada pesakit tanpa masuk ke farmasi sendiri. Ada juga sistem temu janji farmasi, yang ini pesakit hanya perlu memberikan tarikh bila nak datang ke farmasi untuk ambil ubat. Melalui pelbagai cara. Telefon boleh, SMS boleh, email, fax, dan sekarang ni ada WhatsApp. Pun boleh digunakan. Pesakit maklumkan bila tarikh pesakit nak datang ambil, kemudian ubat akan disediakan lebih awal. Apabila sampai, tak perlu menunggu lama, ubat terus didispenskan kepada pesakit. Selain itu, ada juga Locker for You. Ini pun juga satu inovasi yang paling baru diperkenalkan oleh kementerian. Fasiliti menyediakan locker, tempat-tempat penyimpanan ubat. Jadi sepanjang tempoh 24 jam, walaupun selepas farmasi tutup, tidak beroperasi pada hujung minggu ataupun pada selepas waktu berjabat, pesakit boleh pergi ke bangunan farmasi, locker itu berada di luar unit, dan ambil ubat daripada yang telah disediakan di locker yang telah disediakanlah untuk pesakit. Dan akhir sekali, sistem pendispensan ubat bersepadu, yang ini telah lama, yang pertama sekali diperkenalkan oleh kementerian. Yang ini memudahkan pesakit dengan cara
pesakit boleh mendapatkan ubat boleh didispense kepada pesakit di fasiliti pilihan yang lebih dekat. Contohnya, kalau pesakit tu jumpa doktor di HKL, Hospital Kuala Lumpur contohnya, tapi rumahnya mungkin di Petaling Jaya. Jadi pesakit boleh pilih untuk mengambil ubat di klinik kesihatan atau hospital yang lebih dekat dengan rumahnya di Petaling Jaya, tak perlu sampai ke Hospital Kuala Lumpur. Okey. Walau bagaimanapun, inovasi-inovasi sistem tambah nilai farmasi ini bergantung kepada fasiliti. Tak semua fasiliti menawarkan semua yang saya sebutkan tadi. Dia bergantung kepada kesesuaian lokasi, juga bangun fasiliti, mereka bentuk fasiliti dan sebagainya. Jadi untuk para pesakit semua, saya galakkan untuk mengetahui apa perkhidmatan yang ditawarkan, hubungi farmasi tempat pesakit mendapatkan rawatan. Kita boleh beri maklumat yang lebih lanjut. Saya tertarik dengan antara salah satu inovasi tadi ialah drive-thru farmasi. Ya, betul. Pandu lalu farmasi. Adakah ianya sudah bermula di Malaysia? Ya. Di mana? Okey. Setakat hari ini, kalau tidak silap, hampir 30 fasiliti telah menawarkan perkhidmatan pandu lalu farmasi. Tapi macam saya sebutkan tadilah, mungkin tidak seluruh fasiliti adalah. Maklumat ini kita boleh dapatkan daripada portal laman Facebook Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing lah. Contohnya Facebook Jabatan Kesihatan Negeri Selangor ada fasiliti yang menawarkan pandu lalu tersebut, kita ada pamerkan di situ. Baik, apa relevannya kita memberikan perkhidmatan ini kepada pesakit ya, dengan tambah nilai pendispensan ini? Adakah ini akan berlaku hanya pada waktu PKP ini saja ataupun untuk bila-bila? Okey. Sebenarnya inovasi ini kita telah perkenalkan hampir 10 tahun lebih, dan memang ada pesakit yang mendaftar. Cuma tujuan utamanya mudah untuk pastikan pesakit mendapat ubat yang berterusan, tak terputus, tanpa pesakit perlu datang kerap ke farmasi hospital, tanpa perlu menunggu lama, tanpa perlu mencari tempat letak kereta di hospital dan sebagainya. Mudahlah menjimatkan masa pesakit dan mengurangkan kos yang mungkin tak diperlukan sebenarnya. Yang penting sekali kita nak pastikan pesakit mendapat ubat setiap kali bekalannya habis, ubat yang baru diterima. Nak pastikan ubat itu sudah berterusan. Terutamanya waktu PKP ini, kerana pesakit, pergerakan pesakit terhad, jadi kita nak pastikan ubat lebih mudah diakses oleh pesakit. Jadi perkhidmatan ini akan berterusan sehingga walaupun selepas PKP, kita galakkan digunakan pada waktu PKP dan seterusnya selepas ini. Cuma ingin ditekankan tadi tentang ubat melalui pos itulah. Kos yang ditanggung itu untuk tempoh PKP saja. Mungkin selepas ini ada perbincangan seterusnya lah. Cuma untuk mereka yang berada di kawasan bandar, ya, ada pengangkutan dan perkhidmatan pos dan sebagainya, mungkin mudah untuk diaplikasikan pendispensan tambah nilai pendispensan ini. Tapi untuk kawasan-kawasan di luar bandar, contohnya macam kampung-kampung yang terletak di pedalaman, bagaimana kaedah ini boleh dilaksanakan? Adakah ia terpakai untuk kawasan luar bandar yang tidak ada pengangkutan macam sekarang ni? Apabila PKP dikuasakan, ada beberapa kawasan di kampung pengangkutan awamnya pun dihentikan perkhidmatan, apatah lagi untuk nak perkhidmatan pos dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk pesakit-pesakit di kawasan begini? Okey. Untuk pesakit-pesakit yang berada di kawasan yang mungkin di luar bandar atau di kawasan pedalaman, Kementerian Kesihatan juga ada menawarkan perkhidmatan lain, perkhidmatan tambah nilai yang lain lah, yang lebih mesra dengan pengguna di sana. Contohnya kita ada tawarkan tadilah Local for You tu, ataupun sistem temu janji yang lebih sesuai digunakan oleh orang luar bandar. Mereka boleh memilih tarikh yang sesuai dengan masa pergerakan mereka yang mungkin mereka perlu rancang lebih awal untuk bergerak. Dan Kementerian Kesihatan sendiri ada menawarkan ada perkhidmatan bas bergerak yang masuk ke kawasan-kawasan terpencil dan melakukan rawatan, pemeriksaan dan pendispensan ubat sekaligus. Jadi itu merupakan antara alternatif yang kita tawarkan kepada pesakit-pesakit di luar bandar yang mungkin sukar untuk bergerak, terutamanya pada waktu PKP sekarang.
Saya kira inovasi dalam sistem pendispensan ubat ni satu perkembangan yang sangat baik untuk sistem kesihatan negara kita. Jadi persoalannya siapakah yang kumpulan sasar bagi sistem ataupun inovasi ini? Adakah pesakit-pesakit yang memenuhi kriteria tertentu atau bagaimana? Okey, betul. Kita sasarkan perkhidmatan-perkhidmatan ini kepada pesakit kronik, contohnya pesakit darah tinggi, diabetes yang tinggi, kolesterol dan sebagainya, yang mempunyai preskripsi jangka masa panjang. Contohnya yang perlu jumpa doktor setiap 3-4 bulan sekali. Bukannya pesakit yang mendapat rawatan ringan lah, atau memang tidak menepati objektif perkhidmatan ini. Pesakit-pesakit yang mempunyai jangka masa panjang, preskripsi jangka masa panjang, yang kronik, yang stabil, yang tidak perlu lagi perubahan ubatnya pada kekerapan yang tak perlu diperiksa lebih kerap oleh doktor lah. Maksudnya doktor telah menetapkan keadaan status kesihatannya stabil, dos ubatnya mungkin akan kekal sama untuk beberapa tempoh yang panjang. Pesakit-pesakit ini yang kita galakkan untuk menggunakan perkhidmatan tambah nilai farmasi ini. Cuma perlu diingatkan kepada pesakit-pesakit yang menepati kriteria, setiap perkhidmatan tambah nilai tadi ada kriteria-kriteria tertentu. Itu bergantung kepada perkhidmatan. Maklumat lanjut itu boleh didapatkan daripada farmasi yang menawarkan. Bekalan pertama ubat apabila selepas berjumpa doktor akan dibekalkan di farmasi. Dan untuk menyertai atau menggunakan perkhidmatan tambah nilai ini, pesakit sendiri perlu memaklumkan kepada farmasi bahawa mereka berminat untuk mendapatkan perkhidmatan ini, dan bekalan seterusnya nanti pada bulan kedua baru akan kita bekalkan melalui perkhidmatan tambah nilai inilah, melalui perkhidmatan yang pesakit pilih. Tapi apapun perkhidmatan yang disediakan, pesakit juga kena jujur dengan pihak khususnya farmasi lah, untuk mereka sendiri mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Jadi dari sudut itu, bagaimana nak memastikan supaya pesakit ini sekiranya mereka menggunakan khidmat ini sampai ke tahap bila mereka masih lagi orang kata valid, layak untuk menggunakan tambah nilai dalam pendispensan ubatnya? Kebiasaannya bekalan ubat untuk pesakit kronik paling mungkin 3 bulan hingga 6 bulan, bergantung kepada penyakit yang dihadapi atau keadaan pesakit. Mungkin ada yang lebih lama kalau pesakit keadaannya lebih sangat stabil. Dalam tempoh 6 bulan tu kita akan bekalkan ubat secara berterusan, mungkin sebulan sekali, ataupun kalau ada keadaan yang sesuai mungkin lebih daripada sebulan sekali, sehingga tempoh sah preskripsi itu tamat. Setiap perkhidmatan tu kita akan mempunyai dokumentasi yang sempurna lah. Kita akan simpan setiap salinan preskripsi, bukti-bukti pesakit. Daripada rekod-rekod ini kita boleh tahu bila sepatutnya pesakit bertemu dengan doktor semula untuk pemeriksaan seterusnya. So setelah contohnya kalau dia ada bekalan untuk 6 bulan, so pembekalan yang kali ke-6 itu adalah yang terakhir, dan kita akan ingatkan pesakit untuk bulan seterusnya kena jumpa doktor. Dan apabila jumpa doktor akan memeriksa, memberi preskripsi yang baru. Farmasi akan bekalkan di fasiliti dahulu. Dan jika berminat, boleh daftar semula dalam perkhidmatan tambah nilai yang dipilih. Jadi untuk kesempatan ini mungkin Encik boleh war-warkan mengenai sistem ataupun inovasi yang disediakan ini, dan kenapa masyarakat di luar sana khususnya yang menepati kriteria perlu memanfaatkan ruang yang ada ini. Betul. Okay. Pertama sekali, saya nak ingatkan kepada semua pesakit, terutamanya pesakit kronik, supaya walaupun dalam tempoh PKP ini pengambilan ubat perlu diutamakan. Jangan jadikan pergerakan terbatas dihadkan oleh kerajaan menyebabkan kita tak pergi ambil ubat pun di farmasi. Jadi jangan berkongsi ubat pula dengan orang lain sebab semata-mata ubat kita dah habis. Jangan berjimat ubat pula. Kurangkan dos semata-mata nak pastikan ubat cukup sampai tempoh habis PKP, tak boleh. Itu yang paling utama sekali. Sekiranya ubat telah habis, hubungi farmasi yang membekalkan atau doktor yang merawat, kita boleh aturkan.
jika pesakit yang masih ada preskripsi yang sah dan belum mendaftar dalam mana-mana perkhidmatan tambah nilai, kita sangat galakkan untuk mereka gunakan, terutamanya dalam tempoh PKP ini, kerana kita nak sama-sama menyahut seruan kerajaan supaya kita dapat mengurangkan pergerakan keluar dari rumah, mengurangkan pelibatan dalam kelompok yang ramai, mengekalkan jarak sosial yang selamat. Baik. Jadi gunakan tambah nilai yang kita telah sediakan, ada pelbagai pilihan, boleh pilih, boleh berbincang dengan pegawai farmasi yang menawarkan perkhidmatan, dan supaya bekalan ubat sentiasa berterusan, keadaan pesakit, kesihatan sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Baik. Baik, terima kasih Cik Muhammad Syahari kerana bersama dengan kami hari ini memberi pencerahan kepada rakyat tentang apa itu yang dikatakan sebagai tambah nilai pendispensal. Terima kasih sekali lagi.